Masih lagi seimbang perlawanan ini malam ini. Kita akan melihatkan Ya baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda kerana terus menyaksikan kami di Podium 360. Seperti biasa bersama saya Hilmi Ashley, dan hari ini kalau dah tengok tadi montaj memang sangat mendebarkan, dia punya muzik ini semua kepada penembak-penembak. Jangan kalah awal. Ini ada platform yang menarik yang telah diberikan oleh SPRM. Dan kenapa SPRM dan juga PUBG ini sangat-sangat menarik, dan kita akan bersama dengan yang bahagia Datuk Razim Muhammad Noor, pengarah bahagian pendidikan masyarakat SPRM, bersama kita live hari ini di Podium 360. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Datuk duduk serta juga. Datuk tak main sekali ya? Saya tak boleh lah, penganjur. Takut main nanti juara. Susah pula ni adik-adik kita ni nak cek makan ni kan. Dia orang pun tak nak kalah awal. Okey, baik Datuk, kalau kita tengok ini satu gabungan yang sangat mantap lah daripada segi SPRM. Kita tahu SPRM ni berkenaan dengan rasuah. Kalau cakap pasal rasuah ni, orang takut. Terutamanya anak muda, dia tak tahu apa tak erti rasuah. Adakah ini pendekatan yang berbeza SPRM melancarkan PUBG ni? Mungkin Datuk nak komen sikit. Terlebih dulu terima kasih kepada saudara Helmi kerana sudi menjemput saya untuk bersama pada petang ni, pada tengah. So ini ialah, kalau nak ikutkan, banyak orang akan bertanya kan, kenapa SPRM menganjurkan aktiviti yang sebegini, program yang sebegini kan dalam salah satu daripada perjalanan tugas. Memang ini adalah merupakan satu kita kata approach yang barulah antara yang kita cuba buat. Yang pentingnya kita nak mendekati, sebab golongan e-community ni kita tak nampak, tapi mereka ada. Dan mereka ni ramai di seluruh dunia pun ada. Kan? Sehingga pihak kerajaan pun sekarang ni kalau nak mengubah sesuatu dasar yang tertentu tu, kena mengambil kira pandangan golongan-golongan yang tak nampak ni. Betul. Sebab dia punya pengikut tu ramai. Jadi dia orang ni banyak peruntukan masa kan, dengan telefon pintar dia, gadget dia. Jadi ini satu celahan yang kita rasa sangat menarik lah untuk memanfaatkan pengertian apa itu rasuah. Sebab daripada akar umbi, kalau kita lihat, kalau dia dah terjebak je habis. Betul tak, Tok? Ya, betul. Dan ini juga adalah salah satu inisiatif yang digariskan di bawah Plan Integriti Nasional 2019 hingga 2023. Antaranya dia kata penganjuran satu sebagai usaha menyantuni golongan belia yang berada di luar sistem pendidikan. Macam sekarang lah. Tetapi mereka berminat dalam sukan-sukan mobile. Maknanya yang e-community ni, itu yang kita cuba mendekati mereka dan menyampaikan mesej-mesej pendidikan anti rasuah ni kepada mereka. Yang pentingnya akhirnya nanti kita harap mereka tidak terjebak dengan perbuatan yang tidak bermoral, dan juga menyokong usaha-usaha SPRM untuk dalam usaha pencegahan rasuah ni, dengan cara mungkin memberi menyalurkan sekiranya mereka tahu maklumat-maklumat tentang kegiatan rasuah di sekitar mereka. Jadi akhirnya SPRM akan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya lah. Kira jadi mata-mata jugalah. Mata-mata menyampaikan maklumat tu. Kalau kita tengok macam saya, sekarang ni dah berada di lapangan PUBG ni, menembak-nembak kan, dengan berasap dengan bom dia sebagainya. Kadang-kadang ini satu pendekatan yang baik juga kalau kita lihat kan bagaimana mereka boleh fokus dalam permainan ni. Mungkin selepas ni tak jadi askar pun
masuk SPRM juga. Bagus juga tu. Mungkin jangka masa yang berbeza pemilihan mereka selepas ini, apa yang mereka fikirkan. Okey, baik. Datuk, kalau kita tengok ini sangat-sangat menarik, SPRM iContender 18 hingga 24 Oktober 2021, dan saya difahamkan penyertaan sudah pun ditutup, hanya bagi kategori wanita saja masih dibuka. Jadi ini adalah satu matlamat yang jelas dalam keadaan orang duk rumah. Jadi Datuk tengok macam mana? Ini satu perkembangan yang baik sebenarnya untuk golongan muda untuk turut serta bersama dengan SPRM ni. Ya, saya juga di sini mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih lah kepada kita punya rakan sinergi kita, iaitu Kementerian Belia dan Sukan dan juga MESF, Malaysian Esport Federation ni, yang telah sama-sama untuk mewawarkan tentang program yang kita nak jalankan. Sebenarnya ini adalah tahun kedua kita buat PUBG ni. Tahun lepas pun kita buat PUBG I Challenge. Jadi tahun ni PUBG I kan. Jadi salah satunya kalau kita lihat Datuk, perkembangan yang baik tahun lepas, adakah ini menyebabkan ada kesinambungan lagi untuk iContender? Sebab tahun lepas I Challenge, tengok macam mana perkembangan baik daripada tahun lepas sampai ke tahun ini. Time kata apa dah PKP ni. Ya, ini salah satunya kita buat ni sebab PKP. Kan daripada sambutan pada tahun lepas tu, saya berpandangan dan saya mengikuti perjalanan program pada tahun lepas. Saya rasa ini satu medium yang baik dalam pihak SPRM untuk menyampaikan mesej-mesej anti rasuah kita kepada masyarakat e-community. Sebab sepanjang perjalanan tu berlangsung, kita punya mesej tu sentiasa sampai. Maknanya kalau kita ada 2 minggu, kalau 1 minggu sepanjang masa tu kan. Dan mereka takkan skip punya untuk melihat ni, sebab kalau mereka skip nanti mereka mungkin kalau macam ni iContender mungkin kena tembak. Kalau dulu sasaran tak kena, ataupun pihak lawan akan lebih dahulu untuk skor kan. Datuk pun dah tahu cara-cara dia semua. Ini jangan-jangan tiba-tiba pakai nama lain ni Datuk ni. Tiba-tiba dia masuk juga ni. Okey, baik Datuk, kalau kita nak tengok ini sebenarnya hadiah yang sangat menarik untuk belia-belia kita, anak-anak muda kita. Hadiah terkumpul RM12,000 antara PUBG Mobile iContender ni. Apakah sebenarnya kalau nak digambarkan hadiah kemenangan ni berpihak kepada seseorang yang sangat berkualiti, ataupun bagaimana kalau kita lihat ini perkembangan yang baik pada anak muda? Ini fokus yang bagaimana dalam 18 ke 24 Oktober ni, terkumpul yang bagaimana dapat hadiah ni? Bagi saya ialah mereka ni kita bagi kepada kumpulan untuk pertandingan ni kan. Satu kumpulan, satu pasukan dianggoti oleh 4 orang pemain. Saya tak, yang ini saya serahkan kepada rakan kita punya rakan sinergi kita untuk menentukan jumlah yang hadiah yang ditawarkan. Bagi saya melihat kepada cara mesej-mesej anti rasuah untuk disampaikan kepada masyarakat di luar sana, terutamanya yang e-community inilah kan. Dari segi memang kita dah asingkan peruntukan ni lebih awal lagi. Jadi jumlah hadiah ni ditentukan oleh rakan sinergi kita lah. Baik. Okey, ini antara kerjasama yang baik juga selain SPRM dan juga MESF dan juga pihak bernama TV sendiri, Datuk. Dan kita hari ini kita permulaan dengan Datuk sini, Datuk Razim, menjelaskan mengenai dengan pelancaran PUBG dan juga SPRM ni. Selepas ini kita akan interview juga untuk kategori-kategori wanita dan juga pemenang-pemenang. Jadi kepada anda semua yang sedang menyaksikan ni, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama turut serta yang dah pun daftar. Ini persembahan yang baik untuk anda, berkumpulan yang bagaimana. Selepas ini kita akan interview live kepada anda. Jadi satu momentum awal kepada e-gamers, e-commerce ni. Betul tak? Okey. Antaranya hari ini mungkin kita nak ceritakan apakah sebenarnya kesinambungan juga daripada tahun lepas ke tahun ini. Adakah selepas ini mungkin Datuk akan bertukar e-sport yang lain, mungkin FIFA ataupun perancangan yang lain, MotoGP, ataupun masih mengekalkan lagi PUBG kalau ada sambutan yang menggalakkan ni? Okey, untuk pengetahuan kita dah melancarkan untuk yang iContender ni yang pada 1 Oktober yang lepas, online juga oleh yang berbahagia Datuk Seri Ketua Putrajaya SPRM sendiri. Dan pada Isnin Selasa lepas, saya juga telah mewar-warkan
menghebahkan melalui Selamat Pagi Malaysia, kan? Dan tambahan kepada mula-mula 128 pasukan saja, dan kita buka, kita tambah lagi sebab terlalu menggalakkan, kan, penyertaan pendaftaran tu buka kepada 256, dan kita menjangkakan sehingga 17 Oktober sebab kita start 18. Tapi semalam pegawai saya bagi tahu kita dah tutup dah sebab sambutan terlalu menggalakkan, kan. Dah 256 pasukan dah mendaftar. Cuma di mana yang Hilmi bagi tahu tadi tu, kategori wanita lagi masih tu, tapi tak banyaklah, kita peruntukkan 16 pasukan saja. Ini sebenarnya bilangan ni juga bergantung kepada kekuatan talian kita, kan, limitation dia. So okeylah, dari segi apa memang tadi sebut tengok tahun depan, kita tengok dulu macam mana, selain daripada mungkin gamers di luar sana memang ternanti-nantilah, tapi saya juga perlu mendapatkan feedback daripada pemimpin atasan saya dan juga pihak Kementerian Kewangan lah, macam mana dari segi bajet semua, kan. Dan tadi ada sebut tentang FIFA tahun ni kita dah buat FIFA itu lagi. Dah buat Dah buat. Memang begitu baiklah sebab saya memandang dari segi cara penyampaian mesej-mesej anti rasuah, dan saya berharap pada untuk PUBG iContender ni kita akan buat yang lebih baik daripada FIFA itu lagi lah. Cara teknik kita untuk menyalurkan mesej-mesej tu. Ya, betul. Jadi pendekatan yang sangat berbeza kali ni SPRM. Kalau kita tengok SPRM ni, nama dia pun dah serius. Jadi kita nampak logo-logo SPRM ni berita-berita terkini saja. Tapi sekarang ni mendekati anak muda, jadi anak muda lebih faham bagaimana anti rasuah tu. Semoga selepas ini anda bermain PUBG juga jangan rasuah-rasuah, walaupun dalam kumpulan tiba-tiba okey saya bayar. Awak tolong mainkan saya. Itu pun jangan buat. Main bersungguh-sungguh. Ini adalah platform yang terbaik untuk anda menang hadiah terkumpul sangat-sangat lumayan. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Yang Bagi Datuk Razim Muhammad Noor, Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM. Semoga selepas ini banyak kerjasama lagi dan boleh kita lakukan untuk mendekati golongan belia dan juga anak muda. Baik, terima kasih Datuk. Okey, sama-sama. Terima kasih juga kepada pihak bernama. Okey, kita jumpa lagi. Okey, kepada anda juga jangan lupa, ini akan menyaksikan juga penentuan ataupun siapakah yang bakal memenangi PUBG Mobile iContender dari 18 hingga 24 Oktober ini. Jadi sama-sama kita luangkan masa melihat selepas ini gabungan SPRM dan juga PUBG dan juga MESF, dan kita akan saksikan perkembangan dari semasa ke semasa bersama dengan mereka. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi.